Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Yang saya hormati Soal Tuti daripada IAS, Brother Shah, dan juga yang saya kasih sahabat saya Tuan Haji Kamin, dan juga sahabat-sahabat yang hadir pada pagi ini. Jadi latar belakang program ni dah jelas bagi saya rasa sebahagian besar daripada yang hadir pada pagi ini. Cuma untuk mengukuhkan lagi apa yang Tuan Haji Kamin sebutkan tadi, terutama bagi yang mungkin kurang jelas daripada tajuk yang kita letakkan tu. Sebab tajuk tu kita letakkan tu, orang boleh faham macam-macam lah. Mungkin kita ada orang memahami bahawa kita nak belajar fiqh solat daripada awal sampai habis. Mungkin juga. Jadi saya katakan bahawa bukan itu tujuan utama lah. Tapi insya-Allah kalau kita ada rezeki pada pagi ini, kita sempat saya sebutkan, kita akan lihat banyak contoh lah daripada solat itu sendiri. Banyak contoh. Kemudian ada perkataan mazhab dalam tajuk tu, nak menyatakan bahawa mazhab yang kita maksudkan ialah mazhab-mazhab utama Islam, khususnya yang diamalkan di Malaysia lah, iaitu mazhab Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan juga perkataan hadis di hujung tu bermaksud bahawa nak menggambarkan bahawa ada sebahagian untuk ilmu ni, dia menganggap bahawa mazhab ni seolah-olah berlawanan dengan hadis. Jadi semua isu-isu yang ada di sebalik tajuk ini mungkin difahami oleh sahabat-sahabat yang hadir. Cuma saya katakan di sini bahawa kita pada pagi ini nak melihat bagaimana ada dua pendekatan dalam mempelajari Islam atau dalam mempelajari ilmu-ilmu tentang Islam, khususnya dalam bidang ibadat. Dan kita ambil solat disebabkan ia lebih hampir, paling hampir pada hidup kita yang kita lakukan seharian. Dan kita ambil juga pendekatan ini sebabkan mungkin ada yang mengatakan dia tak nampak pertembungan. Tapi Allahu'alam berdasarkan apa yang diperhatikan oleh saya dan para sahabat di alahkam.net, dan juga sahabat-sahabat yang berikan input, ada seolah-olah berlaku satu salah faham, bahkan banyak salah faham bagaimana nak memahami fiqh solat ini dalam lingkungan mazhab dan hadis. Okay. Jadi pagi ini saya minta maaf lah kalau bagi sebahagian orang tu yang hadir tu rasa berat sangat. Bagi sebahagian pula mungkin dia rasa ringan sangat. Jadi inilah yang saya mampu buat. Jadi pertama sekali ialah kenapa kita pilih tajuk ni, kita dah sebut tadi, Tuan Haji kami sebut, dan saya tambahkan sikit. Dan cuma latar belakang yang saya nak tambah di sini ialah bagaimana wujud dalam kalangan masyarakat kita, terutama penuntut ilmu Islam, kecenderungan baru. Kita tak kata baru ni bukan maksud baru hari ini, tapi kecenderungan baru setelah ada di Malaysia ini sistem pengajian yang berasaskan mazhab. Kemudian tiba-tiba popular satu aliran, ataupun mungkin banyak aliran di bawah tajuk menyeru kembali kepada sunnah, kepada hadis. Dan kita dapati bahawa buku Sifat Solat Nabi Syekh Albani menjadi buku rujukan utama, yang pertama, yang utama, dan sebahagiannya menjadikan yang pertama dan yang terakhir. Jadi benda ni menghasilkan apa yang kita katakan perbezaan pandangan. So sebagai seorang yang dididik dengan ilmu ataupun perbincangan ilmiah, kita tak menghalang dan tak menentang perbezaan pandangan. Cuma yang kita nampak di sini, yang dilihat juga oleh para pendakwah yang dah lama di Malaysia, adanya beberapa benda yang lebih daripada perbezaan pandangan, yang kadang-kadang
tidak meraihkan adab-adab perbincangan. Yang kadang-kadang mewujudkan dua golongan. Akhirnya mewujudkan dua golongan yang kedua-duanya ada sedikit yang kita panggil bukan ta'assub, tapi macam berlebihan mempertahankan pendirian masing-masing. Jadi akhirnya kita dapati ada orang yang menganggap bahawa kita kena cek balik semua ibadat kita yang telah kita warisi berdasarkan kajian baru ataupun berdasarkan aliran baru. Dan yang paling utama dalam hidup seorang muslim ialah solat. Jadi mulalah fahaman solat yang baru ni itu. Jadi fahaman solat yang baru ini mula dipopularkan. Dan adat dalam dunia ni, kalau benda yang pelik dia akan popular. So kurang-kurangnya dalam masa yang singkat dia akan tiba-tiba naik dia punya rating dia. Dan benda ni dirasai oleh mereka yang tahu benda ni, iaitu kita belajar satu masa dulu, kita belajar, kita tak peduli hadis mana kita ambil, ataupun kita bukan tak peduli, kita tahu tapi kita tak memberikan tumpuan sangat. Kemudian ada aliran yang mungkin kita tahu akhir 90-an yang menegaskan setiap amalan kita mesti ada dalil yang sahih. Jadi dua benda ni seiringan tapi nampaknya bertentangan. Lama-kelamaan dia bertembung. Bertembung kerana apa? Kerana dua aliran nampak macam lain. Aliran mazhab menyatakan bahawa kita warisi daripada imam-imam mazhab, terutama mazhab Syafi'i. Dan aliran baru mengatakan bahawa kita tak boleh ikut mazhab sepenuhnya. Kita mesti cek balik. Dan ada level dia lah. Ada yang kata bahawa tak apa ikut mazhab, tapi kalau boleh ikut hadis. Beberapa istilah yang mengelirukan. Ada yang kata tak boleh ikut mazhab, ataupun tak wajib. Allah tak wajib kita ikut mazhab, Allah wajib kita ikut Quran hadis. So, seruan-seruan ni mengelirukan. Kemudian ada yang lebih daripada itu lagi, dia kata kita tak boleh ikut mazhab, kita kena ikut hadis. Jadi dia level tu ada banyak. Jadi benda-benda ni kadang-kadang mewujudkan geng bas sekolah. Maknanya mewujudkan geng. Di kalangan penuntut ilmu, dia akan tanya sahabat-sahabat dia, kau geng mana? Tapi bukan ayat tu lah, maksud ke arah tu, ni sebelah mana? Kemudian dia akan mula menilai ustaz-ustaz dan pendakwah sebelah mana. Dan akhirnya benda ni jadi benda yang amat rumit. Sampai ke ada orang dia tak nak ambil tahu langsung. Dan ada orang yang dia terpaksa pilih bersama aku atau menentang aku. Jadi macam-macam benda ni. Dan Al-Ahkam.net sepanjang 10 tahun lebih dia wujud. Dalam Al-Ahkam.net ni diberikan ruang untuk apa sahaja, sampai bergaduh pun boleh bergaduh dalam tu. Bertengkar, bincang, semua. Ada yang kekal, ada yang lari, ada yang baru jumpa, ada yang tak pernah jumpa. Jadi kita lihat benda ni daripada sudut tu. Maksud perlu ada satu pendirian yang kita cuba nak ketengahkan. Bagaimana nak sekurang-kurangnya merapatkan perbezaan ni, ataupun melihat kembali dengan sudut yang lebih berbeza, yang lebih baik. Mana tak nak lagi melihat dari sudut engkau sebelah mana, tapi lihat pada sudut apakah yang kita buat ni tepat, mengikut landasan dia ataupun tidak. Dan kalaulah lepas kita lihat tu pun ada beza pandangan, maka itu baru kita guna adab berbincang, adab berbeza pandangan, adab khilaf. Iaitu kita berlapang dada pada benda yang kita berbeza pendapat, dan kita sepakat pada benda yang kita sama-sama setuju. Tapi masalah sekarang ni ialah banyak halangan lah ke arah tu. So, hari ini antara usaha kita untuk mencerahkan isu ni, dan pengalaman peribadi saya ialah sahabat-sahabat kita yang balik pada student yang balik pada luar negara, melalui banyak level, ataupun melalui banyak peringkat. Semasa belajar di sana, kita terikut rentak sana. Bila kita balik Malaysia, kebanyakannya nak ubah. Dia punya mindset dia ialah kita kena buat perubahan. Okey, perubahan memang kita kena buat lah. Sebab hidup memang kita tak buat pun dia berubah juga.
Tapi dia nak ubah ke arah yang dia kata lebih baik, lebih ikut dalil, lebih semua lebih. Jadi banyak sangat keputusan yang dibuat secara melulu, gopoh. Ini kita fahamlah dakwah perlukan percubaan, perlukan kita cek balik. Jadi terkenalah sebahagian yang balik pada luar negara ni nak ubah apa yang diamalkan oleh masyarakat. Termasuklah ni soal fiqh solat. Kan? Jadi kita dah lama semayang kat Malaysia. Tapi cuba kita bayangkan, ada orang datang nak ubah apa yang kita dah lama buat. So perubahan ni tak kiralah dia bagus ataupun tidak, dia akan ada tentangan. Terutama kalau perubahan ni kita buat secara kasar. Ataupun dialah kita orang muda balik pada luar negara, ataupun kadang-kadang tak balik luar negara, dalam negara pun dia belajar dengan ulama luar negara. Dia nak ubah hari tu, esok dia nak tengok. Jadi ini sunnah dunia pun tak macam tu. Perubahan mesti ada ambil masa yang lama. Jadi dia nak jiwa dia nak. Kita pun sekarang pun nak macam tu juga. Kalau kita nak hari ni juga. Bila nak macam tu, kita jadi emosional, kita jadi emosi. Kita belum cukup kajian, tapi kita dah terjun dalam masyarakat. Kita pun konflik dengan banyak pihak, dan pihak yang kita nak ubah ni akan ada tindak balas. Dia akan lawan balik. Ada yang duduk diam, tak lawan pun, tapi ada yang respon. Dan respon ni pun emosional, pun gopoh juga. Last sekali dia wujudkan konflik yang pada asal tak patut wujud. Dan kita merasai, bagi mereka yang ambil tahu hari, kita merasai sekarang ni masalah. Kalau kita cakap, kalau kita jumpa seorang manusia, kita jumpa dia seorang yang cukup baik, ibadatnya, amalannya, akhlaknya, tapi bila timbul soal macam ni, dia jadi orang yang paling ganas, orang yang paling bengis, orang yang paling tertutup. Jadi berubah tiba-tiba. Dan kita jumpa ramai macam ni. Dan kadang-kadang kita ambil sikap diam dan dengar, bagi dia lepas dulu. Dia nak belasah, dia nak apa, bagi. Kemudian kita cuba bincang dengan dia. Setengah tak boleh bincang. Dia boleh apa ni? Boleh kongsi. Dia boleh belanja kita makan. Dia boleh kongsi segala-gala, tapi bab ni dia akan ambil stand. Kadang-kadang amat keras. Tak boleh bagi ruang langsung. Kan? Jadi kita rasa bentukan al-ahkam.net. Bila kita bagi ruang kepada mereka yang suka bercakap aliran hadis, orang aliran mazhab marah kita, kata ahkam ni begini. Tapi bila kita bagi ruang dekat aliran mazhab, termasuk aliran sufi, semua kita bagi ruang untuk cakap, geng aliran hadis hentam kita pula, marah. Sebab inilah hasil dia. Kita tak boleh bincang dengan elok. Jadi terus kita akan ambil stand, dia ni sebelah mana, orang mana, geng mana. Sebab tu kalau dilihat secara peribadi, satu masa dulu kalau siapa yang ambil tahu lah kan, panel-panel al-ahkam.net dianggap sebagai Wahabi. Ya. Wahabi habis-habisan Wahabi. Ya. Kita pun tak tahu dari mana datang benda tu. Tiba-tiba satu masa berubah, geng-geng yang tuduh kita Wahabi diam, yang geng yang dikatakan Wahabi pula hentam kita. Kata al-ahkam telah berubah. Contoh kan, ini satu pasal al-ahkam.net lah sebagai contoh. Al-ahkam telah berubah, tak lagi memperjuangkan aliran hadis, dah mula buka ruang, dah mula tak betul. Mula-mula kita orang kata tak betul, betul kita tak betul juga. So daripada tak betul kepada tak betul. Dan termasuk juga Tuan Haji Kamin sebagai panel lama situ, saya baru masuk situ lah. Pun pada awalnya diberikan satu golongan menghentam habis-habisan. Artikel saya dibincang dalam web dah sampai ke tahap saya tak tahu macam mana dibincang artikel tu. Tiba-tiba orang yang menyokong artikel saya menghentam saya balik. Ya, kata Ustaz Adlan ni apa benda dah jadi. Kan? Jadi ini semua masalah. Sebab kita nak bagi maklumat dan pandangan.
Dan yang paling penting ialah kita belajar daripada kesilapan. Kita belajar daripada pengalaman. Kita belajar daripada, kalau kita, dengan syarat kita tambahkan ilmu, kita akan dapat lihat dekat mana masalah dia. Jadi cerita pasal fiqh solat ni, satu masa dulu kita memang suka cerita fiqh solat mengikut aliran hadis. Okey, dan kita cerita kelebihan dia apa. Kemudian bila kita lihat balik fiqh solat daripada aliran mazhab, sebenarnya ia juga adalah berasaskan dalil. So tak ada masalah apa. Jadi sebab tu Allah kan unik kita bincang banyak kali, kita nak buat program dari segi diri kita ialah kita nak cuba baiki kesilapan kita kalau kita dapat. Yang kedua, kita cuba nak ajak seramai mungkin yang meminati ilmu-ilmu Islam ni supaya jadi orang yang sederhana, kalau boleh. Kalau boleh. Sebab tu moto Al-Ahkam apa ialah lebih sederhana dan apa dah? Lebih terbuka. Saya pun tak ingat. Lebih sederhana, lebih terbuka. Sederhana merujuk kepada kalau kita nak cakap apa benda, kita cuba cakap dengan perbincangan yang tenang. Terbuka, kita bagi semua orang datang dan dengar dan beri pandangan. Jadi bila kita bincang bab tu, antara benda yang paling penting ialah fiqh solat. Saya ingat lebih kurang 3-4 tahun dulu saya pernah buat satu program. Kita pernah buat program, kita bincangkan balik tentang sifat solat Nabi, buku Syekh Albani. Okey, kita bincang balik. Dan saya suka letakkan bahawa buku tu adalah di antara buku utama lah orang yang nak mengikut aliran hadis, yang mengisytiharkan. Bukan maksud dia macam mana tak, kita kata dia orang yang mengisytiharkan mereka ni ikut sunnah, ikut hadis dalam bab solat ni. Kitab utama mereka ialah kita letakkan sebagai sifat solat Nabi Syekh Albani dan kitab-kitab lain. Jadi bila kita bincang tentang kitab tu, kita berikan pandangan kita. Mula pada situ sebahagian, alhamdulillah, sebahagian orang yang dulunya lain dia dah ubah sikit. Ada sebahagian yang marah sebagainya, tapi ada sebahagian yang kita tahu sendiri bahawa dia telah berubah pandangan dia. Sekurang-kurangnya dia dah baca buku-buku yang lain lah. Okey. Jadi itu antara kelemahan mereka yang isytiharkan mereka ni ikut sunnah, ikut hadis. Mereka sebenarnya ikut beberapa buah buku yang ringkas. Jadi kita kata tak apa kalau nak declare kita ni ikut sunnah, ikut hadis dan semua, tapi biar kita ada disiplin, ada penambahan ilmu tu, kita ikut sistem. Dan mazhab juga kita boleh katakan bahawa rujukan utama kita ialah sepatutnya ialah kitab-kitab mazhab, kitab-kitab fiqh dalam mazhab kita yang kita akan lihat juga nanti. Jadi perbincangan kita pada pagi ini insya-Allah merujuk kepada dua aliran, iaitu yang saya boleh letakkan dalam istilah dalam program kita ini ialah aliran hadis dan juga aliran mazhab. Bukan maksud macam mana maksud nak mendekatkan istilah tu. Kalau diikutkan semua sama je. Tapi kalau kita nak cerita sini, kita perlu wujudkan istilah untuk sama-sama kita faham pada pagi ini, so tak ada orang yang boleh keliru. Saya kata aliran hadis ni bukan maksud Imam Bukhari Muslim. Ini maksud ialah peminat ilmu hadis di Malaysia yang isytihar diri dia sebagai ikut sunnah. Dan aliran mazhab pula ialah mereka yang bertahankan pendirian dalam mazhab di Malaysia. Itu maksud saya. Baik. Okey. Dan bila kita melihat dua aliran ini, ataupun saya bagi secara kasar dulu, kita akan lihat pertamanya ialah apa sebenarnya maksud aliran hadis, aliran mazhab. Dan juga yang kedua, kita akan lihat apa yang sepatutnya difahami, beberapa fakta hakikat yang perlu diketahui, disedari oleh dua aliran ini. Kemudian kita akan lihat juga lepas itu ialah contoh-contoh pendekatan, maksud pendekatan hadis dan mazhab dalam fiqh solat. Saya harap kita dapat beri contoh yang memuaskan hati yang hadir daripada solat sendiri. Mungkin kita akan contoh tentang wuduk juga, sebab dia ada kaitan sikit dengan solat. Dan lepas tu kita akan buat soal jawab. Dan tuan-tuan dan puan boleh berikan apa saja pandangan. InsyaAllah kita akan bincangkan bersama. Baik, apa yang dimasukkan aliran hadis ialah mereka yang mengatakan bahawa seperti yang kami sebut tadi, ialah
apa sahaja yang kita nak buat dalam fiqh solat ni, dalam solat ni sebagai ibadat ni, kita mesti ada dalil. Kita mesti tahu apa hadisnya. Kita mesti tahu apa hadis yang sahih, supaya kita melakukan amalan kita dalam keadaan kita ada ilmu. Apa yang disebut dalam Al-Quran sebagai basirah, sebagai ilmu. Kita tahu apa kita buat. Dan hadis yang utama menjadi pegangan aliran ini ialah sallu kama ra'aitumuni usalli, riwayat Al-Bukhari. Dan hadis ini juga perlu difahami. Ada orang yang faham bahawa sallu kama ra'aitumuni usalli sebagai satu kaedah umum. Okey, solat sebagaimana sahabat nampak Nabi solat. Okey, tapi kadang-kadang ada orang yang salah tafsirkan hadis ni ataupun salah faham. Kalau kita tafsirkan solat itu sebagaimana yang sahabat nampak Nabi solat, maka sebenarnya kita boleh terima perbezaan pandangan. Kita boleh terima. Tapi kalau setengah orang dia salah tafsir, dia kata solat sebagaimana kamu melihat aku solat ialah solat sebagaimana hadis sahih sahaja. Itu lain tu. Amat berlainan. Sebab tu kalau kita lihat hadis tu, kadang-kadang disebabkan cara menjawab soalan, cara menjawab fatwa di kalangan ulama ni berbeza. Okay, secara peribadi saya melihat bahawa ulama-ulama di sebelah Mesir, contohnya, dia jawab soalan lain sikit. Dia akan beri, kadang-kadang dia utamakan kaedah fiqh, kadang-kadang dia beri Quran ataupun tafsiran, kadang dia beri. Tapi kalau di sebelah Arab Saudi, dia akan berikan Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Jadi sampai ke ada orang kata ulama Saudi lebih clear stand dia. Sebenarnya bukan lebih clear stand, cara jawab soalan tu lain. Okey. Setengah ulama dia jawab soalan, dia bagi mazhab dulu, kemudian dia bagi dalil, dia bagi pandangan dia. Tapi kadang-kadang di negara Arab, setengah ulama dia jawab Quran hadis, Quran hadis. Dan kadang-kadang hadis inilah yang paling popular digunakan. Bila mana orang tanya macam mana soalan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Buat macam Nabi buat. So tak ada lagi bincang apa ni dari segi mazhab, apa pandangan ulama, beza pendapat, dia terus stop. Setengah tu bila ditanya soal sambutan-sambutan hal keduniaan ni, dia terus bawa apa ni, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Stop. Dia bagi saja. Siapa yang buat amalan tak ikut cara kami, ditolak. Siapa yang buat amalan, stop. Jadi cara dia jawab soalan ni kadang-kadang menyebabkan kita tak dapat banyak maklumat. Dia nak jawab soalan untuk masa yang dia ada. Orang tanya dia jawab lah. Ada yang panjang lebar, ada yang ringkas. Tapi kita nak faham jawapan soalan tu, kadang-kadang kita tak dapat banyak maklumat. Jadi benar ni dia bawa kepada kita. Jadi bila aliran hadis dia kata sallu kama ra'aitumuni usalli, itu ialah solatlah sebagaimana solat aku dalam hadis sahih. Itu dia punya huraian dia. Maka akan timbul banyak masalah dalam memahami solat cara mazhab. Okey, sebab dia dah situ dah mula dah. Kemudian dia jumpa dengan buku-buku ringkas yang menganjurkan kita kalau nak buat ibadat, okey, kena ikut dalil. Memang kita setuju semua. Tapi cara dia apply benda tu dalam pemahaman dia. Dan kemudian dia baca banyak buku lagi, dan kemudian dia jumpa lagi pandangan-pandangan yang mengatakan kalau nak Allah terima ibadat kita mesti ada dua syarat, iaitu ikhlas dan juga mengikut sunnah, mengikut syariat. Kemudian dibawakan hadis-hadis, in kuntum tuhibbun al-Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dibawa ayat Quran apa ni, ati'u Allah wa ati'u Rasul, semua yang umum ni. Jadi makna jiwa kita sebagai seorang yang nak buat yang terbaik, kadang-kadang kita nak benda tu. Okey. Bila kita nak benda tu, kita mula buat kajian pasal benda tu, dan kita tak dapat nak kaji sebab banyak sangat hadis. Okey. Jiwa dah nak, semangat tu ada, tapi tak ada kemampuan. Dan yang paling menghairankan, setengah orang kata, saya tak boleh faham kenapa ada orang boleh kata bukan payah, bukan susah nak solat, nak ibadat ikut hadis. Kita adil ke ada? Kita adil ke ada? Jadi ambil lah Bukhari Muslim, Allahu Akbar, senang cakap ambil Bukhari Muslim. Takkanlah macam tu. Bukhari Muslim pun dah ada dekat 14,000 hadis. Bila kita nak faham, bila kita nak baca pun tak habis. Sampai hari ni pun ada setengah kata kita ada Muwatta, kita ada Bukhari Muslim, kita ada Sunan 4, kita ada Musnad, kita ada apa? Lagi banyak.
Jadi bila masa, jadi seolah-olah sekarang ni ada dua masalah. Pertamanya ialah kita tak mampu dalam masa yang singkat nak study semua tu. Syiar kita ialah ikut hadis, tapi kita tak mampu nak capai benda tu. Yang kedua, kalau kita mampu baca, adakah pemahaman kita betul? Semua benda ni, tu saya katakan kita semangat dan kita tinggalkan banyak benda. Tak salah aliran hadis tu dari segi idea, tapi menuju ke situ jadi wujud orang yang skip banyak benda, dan akhirnya dia tak ada tempat bergantung melainkan satu buku, Sifat Solat Nabi Syekh Albani. Ini hakikat dia. Jangan ada siapa yang nak kata saya ni allergic Albani, tak ada. Ini bukan soal allergic, soal ini hakikat fakta yang orang buat. Yang remaja kita ke, yang dah ni yang sebahagian minat ilmu ni, ini cerita dia. Dan ini juga cerita yang berlaku di luar negara, di kalangan penuntut ilmu di sana. Belajar banyak, tapi balik kepada kemampuan dia tak akan dapat cari kitab yang besar, dia akan cari kitab yang kecil, yang ringkas. Biasalah penuntut ilmu, mana sempat kalau kata kita nak declare kita ni, contohnya ambil aliran fiqh contoh. Bila masa kita nak baca kitab fiqh yang besar, kita baca kitab fiqh kecil dulu, dengan harapan kita boleh tingkatkan pembacaan, pengajian ke kitab-kitab yang lebih besar. Tapi kadang-kadang setengah orang stop situ, dia tak dapat pergilah. Mana kita hormatlah setakat tu. Cuma kadang-kadang itu yang masalah timbul bila kita tak mampu, kita cari yang kita mampu, sepatutnya kita tambahkan tahun demi tahun. Tapi aliran hadis kadang-kadang yang minat aliran ni, yang declare cerita kami ni geng sunnah apa semua ni, hanya baca buku tu. Dan bila ada orang kritik buku tersebut, habis ya, meletup, terkejut, gelabah, marah. Kita kritik buku yang bukan soal buku, kritik buku yang satu-satunya pegangan dia. Itu. Saya pegang satu buku. Buku ni je saya pegang. Tapi saya tak beritahu orang. Saya beritahu orang saya ikut hadis. Tapi buku saya pegang satu je. Bila buku tu digugat, sudah. Marah. Sebab inilah satu-satunya buku yang saya pegang. Kalau buku satu-satu je yang saya pegang ni orang gugat, saya nak pegang buku mana? Ini yang timbul masalah. Sebahagiannya yang agak emosional, sampai ke tahap yalah, mengeluarkan kata-kata yang tak baik kepada sahabat-sahabat yang nak menegur. Ini aliran hadis, kita cerita pasal aliran hadis. Dan aliran hadis kebanyakannya kita nak cerita kali, syiar dia betul, tapi pengamalan dia tu kadang-kadang kurang tepat. Syiar dia betul, ikut hadis, ikut sunnah, solat cara Nabi, okey, betul. Tapi pengamalan dia tak betul. Dari segi apa? Dari segi dia hanya rujuk satu buku, dia buat benda tu, dan dia tak nak rujuk, dan dia tak tahu banyak benda di sebalik benda tu. Yang kita akan ceritakan apa yang sepatutnya diketahui oleh aliran hadis. Sekarang cerita aliran hadis ni apa dulu yang saya masukkan dalam perbincangan ni. Maksudnya kalau sesuai bukan aliran yang sebegini, tak apalah. Walaupun kita declare kita hadis ke apa, tapi kita okey, kita tak terlibat dengan masalah-masalah ni, tak masalah. Kita ceritakan aliran hadis yang kita nak kritik, yang kita nak nasihat dan sebagainya. Dan aliran ni juga ada yang sampai ke tahap bukan hanya pada solat, bukan hanya pada fiqh solat, bukan hanya pada ilmu, tapi pada dakwah juga. Dia dah melarat, iaitu dakwah kita, hidup kita, tindakan kita, semua kena ikut hadis. Semua kena ikut hadis, semua okey, tak ada masalah. Tapi bila kita lihat pengamalan, masalah. Dan antara masalah yang berlaku yang kita kena akui bersama ialah sebahagian golongan yang declare aliran hadis ni, dia mula dia ada sikap membahagikan dan melabelkan. Dia bukan hanya nak bincang ilmiah. Lepas tu kita level bincang ilmiah, kita terima, kita suka. Beza pandangan, bagi hujah, kita bincang. Lepas tu kita balik minum kopi sama-sama, tak apa. Macam riwayat kisah sebut Ishaq bin Rahawayh atau Rahawiyah yang bincang dengan Imam Syafi'i, kemudian masing-masing balik membawa pandangan masing-masing. Okay. Imam Abu Hanifah singgah dekat Madinah, satu-satunya itulah sekali satu-satunya dia jumpa Imam Malik. Imam Malik bincang dengan dia.
Dan bila balik, masing-masing bawa pandangan yang berbeza. Tapi Imam Malik kata kepada murid dia, Abu Hanifah ni seorang yang alim. Dia tak ada level tu tak ada. Yang kita bincang sangat, aliran hadis yang kita masukkan ni, level tu tak ada. Level dia naik tahap. Dia rasa dia betul, tak apa lagi. Tapi dia rasa orang lain tak betul. Kemudian dia mula mengkritik dan kadang-kadang tak ada adab. Okey. Ini bukan semua. Ini berlaku. Dan kadang-kadang benda inilah yang menyebabkan orang marah. Bila marah, aliran satu lagi juga akan emosi. Dan tak ilmiah juga. So hilang perbincangan ilmiah tu, tak ada. Yang ada ialah grup ni. Bila jumpa bincang, duk bergaduh pasal benda yang bukan perbincangan topik, benda luar. Sebagai contoh, bila kita pakai buku Syekh Albani, kita pakai buku dia sebagai rujukan. Ada orang dia tak nak dengar, dia dengar nama Albani, dia tak mau. Okay. Saya tak nak dengar nama Syekh Albani. Sebenarnya Albani ni gelaran kepada ramai Syekh. Tapi Syekh Muhammad Nasruddin tu popular gelaran dia. Dia asal pun dulu dia tulis buku awal pun dia bukan nama, dia guna gelaran Albani. Ada orang gelar dia sebagai Arnauti. Arnaut ni tempat dia Albani juga. Dan ada syekh-syekh lain dipanggil Syekh Albani juga. Kan? Ada yang alif lam ba alif nun ya, Albani. Yang Syekh Albani Albani, dua al. Ada yang satu al pun kena juga dia. Dia tak ada kena-mengena, dia syekh lain. Ya. Dan kadang-kadang kalau kita nak bergurau lah kan, kadang-kadang saya sebut ini pendapat Syekh Nasir. Betul? Syekh Nasir mana? Syekh Nasiruddin Albani lah. Ya. Sebab di negara Arab kami belajar talaqi kitab, Syekh sana sebut Syekh Nasir, tak sebut Syekh Albani. Sebab Albani ramai sana, sebut Syekh Nasir. Kan? Suatu hari saya belajar dengan kelas Syekh Shu'aib Arnaut. Dia puji Syekh Nasir. Semua orang ada yang tahu, dia tahu lah, dia puji. Syekh Shu'aib Arnaut ni masa tu biasalah dia dihentam teruk lah oleh penyokong-penyokong Syekh Albani. Memang Syekh Shu'aib ni memang teruk lah. Tapi saya heran dia puji Syekh Albani. Dia kata rahimahullah Syekh Nasir. Cerita lah Syekh Nasir ni baca buku, buat kajian lama berjam-jam. So orang heran Syekh Nasir mana? Yang tahu dia tahu lah, yang tak tahu Syekh Nasir lah. Syekh Nasir Nasiruddin, Muhammad Nasiruddin. Dan bila kita bawa pula buku sifat-sifat Nabi orang lain, dia tak dengar nama Sahih sifat-sifat Nabi ni Syekh Saqaf, dengar Saqaf habis. Ada grup-grup ni lah kan, dengar Saqaf habis. So kita kata bila nak boleh bincang ni? Yang sokong Syekh Albani tak dengar nama lain. Yang tak sokong tak dengar nama Syekh Albani. Jadi hilang ilmu kan. Sebab tu saya pernah, bila mana saya dikritik dalam laman web Al-Ahkam Forum tu, dia kata saya ni dia kata benci kepada Syekh Albani dan juga murid-muridnya, dalam kurungan Syekh Salim Hilali, Syekh Ali Al-Halabi. Saya kata macam mana saya boleh benci kalau dalam rumah saya ada buku ni, ada buku orang ni. Dalam perpustakaan rumah saya ada buku orang ni, ada buku Syekh Albani, ada buku Syekh Hilali, ada buku Syekh Halabi. Saya tambah lagi, ada buku Syekh Saqaf, ada buku Syekh Umari, ada buku Syekh Talidi, semua ada. Syekh Abu Ghuddah, dua-dua saya ambil, semua saya baca. Beli duit saya sendiri. Kami minta duit hang. Tambahan lah tu. Mana? Kenapa yang nak cepat sangat ni? Cepat sangat menilai orang lain sebagai membenci ataupun menyokong. Dan aliran hadis di Malaysia ni kadang-kadang suka guna perkataan sunnah, okay, sebagai perkataan. Dan sampai ke tahap kita tadi ialah dia menilai ustaz lain sebagai sunnah atau bukan sunnah. Saya dah tulis benda ni. Kalau sahabat-sahabat dah baca, kalau belum baca boleh tengok dalam blog Pemuda Iman, blogspot, blog Ali Tantawi ada, blog dalam web Ahkam pun ada. Saya tulis pembahagian ustaz kepada sunnah dan bukan sunnah ni, apa asas ilmu dia. Bukan asas ilmu, asas kebencian, asas berpuak-puak. Cuba tuan bayangkan, kalau kita nak iklankan kuliah, kalau kita niat kita baik, kita iklan semua kuliah. Sahabat kita pada masjid InsyaAllah pun dia iklan semua
kuliah dia setiap hari. Buhlah internet, semua ustaz datang. Siapa datang hari apa, kuliah apa, KS, KM, kuliah subuh, kuliah maghrib, ya. Kita pun pening, KM, KS ni apa, ya. Punya lah banyak kuliah, iklan semua lah. Tapi ada sahabat kita, bertahun-tahun dah dia buat benda ni, dia hanya iklan 1-2 kuliah je, yang dia kata kuliah ahli sunnah, kuliah sunnah, kuliah ustaz sunnah. So kita tak faham istilah ni. Akhirnya apa? Ustaz sunnah tinggal 2-3 orang dalam dunia. Dalam dunia, bukan Malaysia. Kita bukan cakap benda atas dasar tuduhan. Saya pernah mendengar pada sahabat-sahabat di bawah universiti, dia kata ada aliran di kalangan aliran hadis ni, ada yang ada yang okey, ada yang lebih, ada yang sederhana. Ada yang kata di dalam dunia ni orang alim ni ada 3 orang je. Yang betul-betul, bukan maksud alim, yang betul-betul dia kata apa paling hebat lah, 3 orang. Jadi dia sebut semua syekh-syekh yang tertentu. Jadi kita kata takkan macam ni jiwa penuntut ilmu sampai ke tahap ni. Dan di Malaysia ustaz semua tak dipakai, melainkan seorang 2 ustaz saja. Jadi saya rasa ni satu benda yang kesan daripada aliran ni lah. Kesan daripada ni terlalu bersemangat sampai akhirnya dia tak menuntut ilmu. Dia tak, tapi dia mencari benda lain. Dia mencari kepuasan lain. Lepas tu bila kita cakap, kadang-kadang dia tak perhati orang cakap, kita kata ini ada dalam mazhab Imam Malik. So, apa dalil Ustaz? Oh, ayat. Apa dalil Ustaz? Mana saya tahu. Saya tahu tu je lah, nampak macam mana. Kan? Dalil tu ada lah, sebab kita tak cari sendiri lah kan. Tapi kadang-kadang kita kena akui, dan saya akan buktikan insyaAllah, kalau kata sahabat-sahabat yang boleh terima lah, bahawa kita tak dapat lari daripada taklid seumur hidup kita. So ni berita yang agak menduga ceritakan lah. Bagi orang yang kata dia nak keluar daripada taklid, saya kata tak boleh keluar daripada taklid sampai bila-bila. Dengan istilah, dengan maksud yang kita akan huraikan lah. Mana tak ada orang cakap saya tak taklid. Tak betul, tak masuk akal, dan tak ada dalam agama. Tak ada. Ini adalah khayalan kita ada. Okey. Baik. Yang kedua adalah aliran mazhab. Aliran mazhab yang saya maksudkan sini adalah aliran yang berpegang, yang kita katakan dan kita nak beri nasihat dan teguran, ialah yang berpegang dengan mazhab, okey, dan merujuk kepada buku-buku mazhab, terutama mazhab Syafi'i, menggunakan sama ada melalui pengajian ataupun melalui pembacaan. Dan kita boleh kenal sebahagiannya kadang-kadang dengan cara mereka menyampaikan ilmu, menyampaikan hukum, menyampaikan pandangan. Iaitu mereka akan mengutamakan pandangan imam ni dalam kitab ni, imam juga ni. Kemudian mereka akan sebutkan dalil kalau mereka sebutkan, dan ada yang tak sebutkan. Dan kadang-kadang ada yang kita katakan terlalu berlebihan sehingga tak suka dengan perbincangan ilmu. Ya, contohnya ada, saya pernah sendiri dikritik depan mata saya bila saya cerita pasal satu pandangan. Saya beritahulah ini ikut mazhab Abu Hanifah macam ni, ikut mazhab Imam Malik. Dia jawab apa? Ustaz ni dia kata, kawan saya, dia kata aku kalau bab mazhab-mazhab ni aku tak berhati. Jadi saya kata, saya Syafi'i sudah. Tu saya kata, nak mazhab Syafi'i yang mana? Ada banyak, ada nama Imam, nama Nawawi, Rafi'i lain. Perbezaan pandangan banyak, kitab banyak. Dia pun lepas tu dia berkawan lah. Dia okey lah. Maksudnya dia allergic. Pertama dia allergic bila kita pindah mazhab lain. Maksudnya kita cerita pasal mazhab lain. Dia nak cerita Syafi'i sudah. Jangan cerita mazhab lain. Okey, kita hormatlah pasal dia nak macam tu. Tapi kadang-kadang dia menutup perbincangan. Kemudian ada yang macam menganggap macam tadi, menganggap bahawa mazhab, menganggap hadis, aliran hadis adalah bertentangan dengan mazhab. Siapa yang cakap pasal hadis ni, ni bukan ni bukan geng kita. Jadi dia dah declare tu. Kan? Terutama bila kita sebut, kadang-kadang kan kita suka sebut dalam mungkin dalam kuliah lah, apa kita sebut sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dia mula kan? Dia mula kita sebut dalam Al-Quran surah ni, hadis surah ni, Quran ni, hadis Quran ni, kita sebut langsung pandangan ulama. Tu dia kadang-kadang orang ni dia allergic sikit lah. Dia macam
tak lepas. Tapi kalau kita start, kita sebut sajak sikit, kita sebut pandangan, dia suka sikit. So ini aliran yang wujud, dan sebahagiannya kita katakan bahawa inilah aliran yang lama dekat Malaysia. So mereka ada authority jugalah, mereka ni ada kekuatan dari segi lama, benda lama lah kat Malaysia kan. Jadi kalaulah aliran hadis nak buat perubahan, itu bukan mudah. Kalau nak buat perubahan, bukan mudah. Dan aliran yang ikut mazhab ni, yang bersemangat lebih pada mazhab ni, memang ramai di Malaysia. Dan mereka ada satu lagi benda yang menguatkan mereka, iaitu mereka ada tradisi yang lain. Mereka tradisi, mereka ada adab yang banyak, mereka ada. Jadi benda ni membantu. Sebab kadang-kadang kita sedih bila kita tengok cakap pasal hadis, cakap kasar contoh. Tapi bila orang cakap aliran mazhab bercakap, dia cakap lembut, elok. Contohlah dia kata. Tapi bila dia berjumpa memang habis lah. Bila dia jumpa habis. Tapi kalau dah asing ni, dan aliran mazhab ni, dia yang dia ada kekuatan ni ialah selain dia lama, dia juga boleh adapt dengan masyarakat. Banyak benda dia boleh kompromi. Ini yang aliran hadis rasa macam tak puas hati, semua nak kompromi, mereka tak nak kompromi. Jadi ini wujud perbezaan. Yalah, sebab tu bila kita jumpa ustaz-ustaz kita sembang, memang kita jumpa benda yang sama. Mana-mana ustaz yang terlibat dengan dakwah, dia akan dapat jumpa orang macam ni. Orang yang kata bahawa ustaz ni dulu lain, sekarang lain. Ayat ni memang biasa. Ustaz dulu nampak okey, sekarang ustaz dah berubah. Ustaz banyak kompromi. Ustaz semua boleh ustaz. Apa ni, ustaz dulu tak pernah pun hadir ni, melih ni, sekarang dah hadir macam mana? Jadi dia dah risau. Sebab bagi dia aliran hadis tak boleh kompromi. Aliran mazhab dia memang kompromi, dia semua boleh, tak ada masalah. Jadi aliran mazhab ni membawa ciri, dan dia ada ciri yang lebih banyak daripada tu, iaitu ciri dia dari segi mengetengahkan ketokohan ulama. Ini satu kehebatan geng-geng mazhab. Ini bukan satu benda negatif, benda yang amat baik. Iaitu kita bercakap soal ulama, kita kenal dia dan kita ketengahkan dia dulu, baru kita ketengahkan pendapat dia. Ini penting. Okey. Sebagai contoh bila sebut saya Imam Syafi'i, okey. Imam Muhammad bin Idris Syafi'i ni siapa? Masya-Allah. Kan? Dia ada murid-murid dia, ketokohan tu diketengahkan. Jadi kita faham jiwa manusia, dia akan kagum dengan ketokohan tu, dan dia akan mudah terima kalau dia kenal ketokohan tu. Tapi aliran hadis kadang-kadang dia tak nak ketokohan, dia nak dalil terus. Okey. Bahkan ada yang declare dalam setengah-setengah buku, dia kata kita ikut hadis, kita ikut ulama. Jadi macam mana maksud ni? Kita hadis tu salah. Kita akan bincang nanti. Apa sepatutnya dipahami daripada maksud ulama hadis, ulama hadis, hadis ulama ni apa maksud? Ada pertentangan kan? Okey. Dan saya melihat bahawa di sini mungkin orang boleh menilai, saya boleh menilai apa yang terbaik, tapi saya melihat bahawa kedua-dua cara ini sebenarnya adalah pendekatan mempelajari ilmu, bukan untuk membahagikan manusia kepada puak-puak dan mewujudkan ketegangan. Dia hanya asalnya ialah pendekatan untuk belajar. Dan kita faham bahawa kalau kita belajar, kita ada banyak pendekatan. Ilmu-ilmu Islam ni boleh dikatakan inilah dua pendekatan di Malaysia yang kita amalkan. Kita belajar ikut hadis atau ikut mazhab. Di negara luar pun begitu juga. Di negara zaman dulu pun macam tu juga. Di zaman awal pun begitu juga. Jadi sekarang ni, bila kita cerita pasal pendekatan, kita perlu ada disiplin. So ini kita nak sebut sekarang, iaitu disiplin dalam setiap aliran. Macam kita nak. Jadi sekarang ni saya nak mulakan, dah mula dah sebenarnya, tapi saya nak sambung dengan apa yang kita inginkan ataupun apa yang dicadangkan oleh ulama-ulama dalam kita mencari disiplin belajar ilmu agama mengikut mazhab. Okey. Pertama kita nak sebut tentang mengikut mazhab. Jadi disiplin yang paling utama ialah mengetahui latar belakang mazhab. Ada ilmu tentang apa yang kita ikut. Jadi kalau kita tengok mazhab Imam Syafi'i, dalam masa yang sama kita iklankan kita nak ikut mazhab Syafi'i, kita mesti kenal
permulaannya, perkembangannya, dan bagaimana ulama Asy-Syafi'i yang ramai itu menyebarkan ilmu dia dan menyampaikan. Jadi disiplin yang pertama ialah kita ketahui latar belakang mazhab. Sebelum kita cerita kita nak ikut mazhab, kita kena tahu latar belakang mazhab. Masalahnya kadang-kadang ada orang yang declare dia ikut mazhab, dia tak tahu apa pasal mazhab dia. Yang dia tahu ialah apa yang dia amalkan ialah mazhab Syafi'i. Sedangkan yang dia amalkan itu betul. Tapi untuk kita bawa dalam perbincangan ilmiah, kita kena tahu latar belakang. Kita kena, ini penuntut ilmu lah. Penuntut ilmu bukan masuk orang biasa. Kita tak boleh wajibkan semua orang untuk tahu semua benda. Sama juga dengan hadis tadi, kita tak boleh wajibkan semua orang baca hadis. Kan? Kita juga tak boleh wajibkan orang tahu semua. Tapi ini untuk penuntut ilmu yang nak declare dia ikut mazhab, nak belajar mengikut mazhab, dia mesti tahu latar belakang mazhab. Dia mesti tahu apa buku utama dalam mazhab. Buku Imam Syafi'i, Ar-Risalah, Ikhtilaful Hadis ke apa, dia kena tahu ada. Dia kena tahu bahawa ada pandangan Imam Syafi'i dan ada pandangan imam lain yang dalam mazhab Syafi'i. Dan ada perbezaan pandangan. Dia mesti tahu bahawa murid Imam Syafi'i sekurang-kurangnya dia tahu siapa murid kanan dia. Al-Muzani contohnya, Al-Buwaiti contohnya, Ar-Rabi'. Dia kena tahu. Kemudian dia kena tahu di manakah pandangan-pandangan ni ditemui. Apakah buku yang popular dalam mazhab Syafi'i yang mengumpulkan segala pandangan. Kita nak rujuk balik, kita penuntut ilmu. Bukan maksud kita kena khatam kitab tu, tak. Kita mesti tahu sumber dari mana kita ambil benda tu. Okey. Untuk kita jadi lebih baik, disiplin ni kita cadangkan. Sebagai contoh, kita tengok bahawa dalam mazhab Syafi'i kita ada buku-buku yang ringkas dan ada buku-buku yang panjang, tebal. Ada buku yang ditulis dinamakan mazhab Syafi'i, tapi dia cerita pasal fiqh perbandingan. Dia gabungkan dengan fiqh lain, mazhab lain. So ini kita kena tahu. Bukan semua buku mazhab Syafi'i kekal dalam pandangan Imam Syafi'i. Itu kita kena. Contohnya saya beri contoh satu buku. Buku Imam Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir. Ini bukan buku antara buku yang menjadi rujukan utama bagi ulama-ulama nak mengambil. Saya bagi contoh hari ni buku-buku Arab lah. Sebab buku-buku terjemahan, buku semua ni, buku Jawi semua ni, dia ambil pada buku tu juga. Jadi kita bagi buku. Antara buku yang kita rujuk ialah Al-Hawi Al-Kabir. Dan dalam tu kalau tuan-tuan muslim-muslim buka, kita akan jumpa perbincangan yang amat terbuka oleh Imam Al-Mawardi berdasarkan fiqh Imam Syafi'i. Berkata Imam Syafi'i, benda dihurai. Berkata Imam Syafi'i, benda dihurai. Huraian dia Quran, hadis, pandangan sahabat, fatwa itu ada beza, ada khilaf, ada cukup hebat. Jadi kita kena kenal pasti di mana kita nak ambil pandangan mazhab kita. Bukan daripada orang yang baca satu buku kecil. Kecil buku tu, nipis, kecil, diringkaskan semua. Tak boleh. Dia kena anjurkan kepada mereka yang boleh baca, kena baca, kena cari. Kemudian kita ada buku-buku Imam Al-Ghazali. Dan Imam Al-Ghazali merupakan imam yang besar dalam mazhab Syafi'i. Dan saya rasa amat rugilah kita kalau kita selama ini menganggap Imam Al-Ghazali hanya ulama sufi, hanya ulama falsafah. Dia ulama usul dan ulama fiqh. Dan dia ada buku-buku yang amat hebat. Bahkan dia karang buku tu mengikut level. Dia sebenarnya kalau ikut sejarahnya, dia nak huraikan. Saya bacakan sikitlah dia punya kata-kata dia. Imam Al-Ghazali ni, ada orang allergic dengan Imam Al-Ghazali? Lah, semua nak allergic. Dia kena pergi ambil ubat. Ubat allergic. Kan. Sebagai contoh, saya nak ambil kata-kata dia sendiri. Okey. Dalam mazhab Syafi'i ada satu kitab yang terkemuka, yang terkenal, yang disifatkan sebahagian ahli sejarah sebagai buku yang tak pernah ditulis sepertinya, iaitu buku Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwaini, Nihayatul Matlab. Ini kitab memang kitab mazhab yang mengumpulkan pandangan Imam mazhab Syafi'i. Kitab yang hebat. Jadi apa yang dibuat oleh Imam Ghazali, dia cuba ringkaskan buku tu. Okey. Saya nak baca kata-kata dia yang diambil daripada buku dia Al-Wasit. Okey. Imam Syafi'i ni dia ada 4 kitab fiqh yang utama, yang cukup hebat ikut level masing-masing.
daripada yang paling tebal kepada yang paling nipis. Ada seorang yang susun dalam bentuk sajak. Yatahadzab al-madhhab habrun ahsanallahu khalasah bi basitin wa wasitin wa wajizin wa khulasah. Dia buat itu, dia kata alim yang hebat ni, yang digambarkan sebagai lautan ilmu ni, Imam Ghazali ada karang 4 buku yang telah menyusun mazhab Imam Syafi'i, yang telah mencantikkan, menyusunkan, iaitu dia buat 4 kitab: basit, wasit, wajiz dan khulasah. So kitab 4 kitab ni memang diajar di negara Arab. Memang ada orang talaqi semua, masya-Allah, alhamdulillah, dia ajar. Saya nak ambil kata-kata dia dalam kitab Al-Wasit. Dia kata dia buat buku, pertama dia buat buku Al-Basit, dia nak ringkaskan buku guru dia Imam Al-Juwaini, iaitu kitab Nihayatul Matlab. Dia kata lepas dia buat buku Al-Basit tu, dia terpaksa ringkaskan lagi buku tu. Okey, keperluan semasa. Dia kata fa inni ra'aitul himama fi talabil ulumi qasiratan. Aku nampak sekarang ni semangat nak tuntut ilmu tu dah makin kurang zaman dia. Kurang tu bagi dia tu rajin lagi, tapi kalau kita tak tahu, dia mungkin dia kata mati terus ya. Ini dia kata kurang. Wal ara fi tahsilha fatira, dan semangat untuk mencarinya dah makin layu, kurang. Okey. Dan dia tawakkana tasnifi, dan buku aku yang sebelum ni Al-Basit fil Madhab, walaupun dia kata ma'a husni tertibi, susunan yang elok, faedah-faedah ilmu yang banyak, menyusun banyak ilmu semua, dia kata, tetapi dia kata mustad'iyan himmatan aliyah. Buku aku tu dia tebal sangat, dia memerlukan kepada kekuatan semangat rajin yang tinggi baru boleh baca buku tu. So dia buat buku tu. Bila dah lagi macam ni, dia kata dia terpaksa buat buku Al-Wasit. Okey. Fasannaftu hadzal kitaba wa sammaytuhu Al-Wasit fil Madhab. Aku buat buku ni lah, Wasit, untuk memudahkan. Okey. Nazilan 'ala Al-Basit, sebagai satu level yang bawah daripada kitab Al-Basit tadi yang besar. Alladhi huwa da'iyatul imlal, yang buku tu boleh menyebabkan orang jemu baca. Okey, hurai banyak sangat, hebat sangat, menyebabkan orang jemu. Dan dia buat benda-benda ni, dan ringkas sekali dengan Al-Wajiz. Kemudian ada huraian kepada Al-Wajiz oleh Ar-Rafi'i. Dan yang tadi yang kita sebut tadi, kitab Al-Hawi tadi. Jadi buku-buku ni semua sampailah pada kitab Al-Muhadzab Syirazi, kitab huraian dia Al-Majmu' Imam Nawawi. Semua ni adalah buku yang kalau kita betul-betul, lepas tu kata kalau kita nak pegang mazhab Syafi'i, pegang betul-betul. Jadi orang yang berilmu dalam mazhab sampai ke tahap ni, boleh buat, boleh berikan pandangan yang cukup hebat. Sebab tu saya kagum dengan ulama-ulama di negara Arab yang mana boleh huraikan setiap perbezaan dalam mazhab tu dengan hebat. Setengah orang dia tak kagum. Dia mana Quran hadis. Nampak? Tapi kita kagum pasal apa? Sebab kita mengetahui. Sebab tu kita kena ketahui latar belakang mazhab kita. Kita ketahui mazhab itu sendiri adalah satu institusi yang hebat, yang penuh dengan kajian ilmu, yang penuh dengan percambahan pemikiran, perbezaan pandangan, memilih pandangan terbaik, menggunakan dalil, mengkaji. Dan ini sebagai satu disiplin kepada orang yang nak bawa mazhab. Jangan semata-mata kita mazhab Syafi'i tapi buku tak pernah sentuh, tak pernah baca, tak pernah tahu. Okey. Baik. Disiplin yang seterusnya ialah kita mesti juga mempelajari mazhab tersebut dengan sistem yang betul. Bukan hanya kita tahu latar belakang, bukan hanya kita tahu buku, kita juga mesti pelajari. Sebab tu saya amat cadangkan kita kena cari kelas-kelas pengajian fiqh, sama ada solat sebagainya, mengikut mazhab yang diajar oleh orang yang berkelayakan, yang alim tentang mazhab tersebut. Kita kena mengaji lah maksudnya. Kita kena cari, kita kena belajar satu persatu. Bukan dengan cara skip, tinggal semua sampai tak tahu apa. Tapi declare kita mazhab, tapi tak tahu kat mana kitab. Kita mesti ada pengajian yang bersistem. Sebab tu kadang-kadang zaman sekarang ada orang kata kita banyak ada diskusi ilmiah, tapi kita tak ada pengajian ilmu. Diskusi memang orang suka, tapi mengaji kitab payah sikit. Sebab
Kadang-kadang ngaji kitab sampai 10 tahun baru khatam. Jadi bila tak ada semangat 10 tahun pun nak khatam. Ada yang hadir pada hari khatam je. Jadi kita pernah buat apa ni? Saya ni kadang-kadang suka buat lawak sikit, jangan marah kan. Apa ni? Saya pernah ajar kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita baca kitab Syama'il Imam At-Tirmizi, buku pasal kehidupan Nabi, pribadi Nabi kan. Kitab bagus. Lebih kurang 3 tahun kita khatam. Jadi ada yang datang pada hari kita khatam. Saya pun kata alhamdulillah pada malam ini kita berjaya khatam kitab Syama'il 300 lebih hadis. Alhamdulillah, dia pun seronok. Seronok apa? Dia baru baca 2-3 hadis malam tu. Kan? Jadi nasib baik saya tak bagi apa ni ijazah. Dia dapat kitab pun tak ada, ijazah apa? Tulis tadi. Jadi kadang-kadang mai duduk ingat kita ni bawa lah kitab Syama'il kan. Dia duduk tengok pada jauh kan. Jadi kita tak ada disiplin mempelajari ilmu tu. Saya amat suka, dan saya secara peribadi saya ni kita jangan cari, kita jangan hanya hadkan mengaji ni pada luarannya. Kita kena mengaji dalam semua bidang. Maksudnya kalau kita tak sempat nak hadir kuliah, kita ada buku. Tak sempat hadir kuliah secara live, kita hadir secara rakaman. Kan? Dalam internet ada banyak kuliah-kuliah online yang mengajar kita kitab fiqh mazhab kita belajar. Dan kita cari ilmu tapi bersistem. Kita belajar, kalau boleh kita belajar satu. Sebab tu rahsia dia, ramai ulama sejak kecil dia khatam kitab-kitab fiqh yang ringkas ni untuk dapat gambaran. Dalam mazhab Syafi'i kita tahu semua ada matan Abi Suja' kan. Matan Abi Suja' semua kita tahu, kitab fiqh ringkas kan. Tapi amat bermanfaat sebab dia meringkaskan permulaan bagi penuntut ilmu. Dan di negara kami di Jordan dulu pun ramai yang syekh-syekh yang mengajar kitab tu. Ajar semua. Dan sayangnya ada yang ikut aliran hadis tadi, sebahagian ni tak mau mengaji lah kitab tu. Sebab kitab tu ringkas, dia kata tak sebut dalil. Memanglah dia nak bagi habis disiplin tu. Tiba-tiba nak mengaji semua benda. Contohnya bab niat, nak mengaji semua hadis pasal niat, semua ayat Quran semua, bila nak habis? So kita belajar terus. Sebut soal air mutlak, kita sekali lalu semua jelas air mutlak. Sebab pasal wuduk rukun ni banyak sekali. Habiskan. Kemudian baru pergi kepada seterusnya. Tapi ramai orang tak sabar nak belajar benda ni. Ya, sabar Islamic Media. Ya, kena sabar. Ya. Mana kita sekarang tu dia nak merapu tu, kita balik kepada perbincangan. InsyaAllah kita relax balik. Jadi kalau kita tak ada bagi yang declare dia ni menyokong mazhab, kalau dia tak ada disiplin, dia tak ada pengetahuan latar belakang, dia tak ada pengajian tersusun, susah dia nak faham banyak benda. Okey. Sebagai contoh, kita terus pergi pada contoh soal niat, lafaz niat dalam ibadat. Okay, lafaz niat dalam ibadat. Ini antara tajuk-tajuk panas. Okey, kalau siapa tak pandai handle tajuk ni, dia akan digolongkan dalam 2 golongan. Salah satu daripada 2 golongan. Sama ada geng hadis atau geng mazhab. Okey. Tajuk lafaz niat. Bagi golongan mazhab, dia tak payah pergi tengok hadis pun. Dia tengok kitab mazhab je. Dia dah dapat jawapan penuh. Tapi bila ini masalah, kita tak tahu dari mana datangnya orang mengatakan bahawa satu pandangannya dalam mazhab Syafi'i, iaitu wajib lafaz niat. Satu je pandangan. Kalau kita tengok buku-buku mazhab Syafi'i, buku Imam Ghazali contohnya. Okey. Saya pernah ada Jordan dulu, tiba pertanyaan lah kepala saya, lafaz niat ni siapa yang sebut? Sebab geng-geng yang pegang hadis ni, dia kata lafaz niat ni bid'ah semua, tak ada asal usul semua, mengurat kurang dari segi akal, kurang dari segi pang dia bagi. Geng yang kata mazhab kata, ini adalah mazhab ni semua kita kena buat semua mazhab Syafi'i. So saya satu hari saya pergi dekat perpustakaan tu, dan saya geram kan, saya pergi seorang-seorang, saya pergi cari kitab Imam Al-Ghazali. Okey, saya tak ingat saya buka Al-Wajiz ke, saya buka apa Al-Basi atau Al-Wasit, saya tak ingat. Tapi kitab Imam Ghazali saya buka dan tak ada langsung disebut. Bahkan yang ada ialah disebut sebenarnya saya nakalkan, saya ambil daripada kitab Al-Wajiz jilid pertama. Dia kata niat ini ialah bil qalb la bil lisan. Hati, niat dalam hati bukan dengan lidah. Okey, dalam kitab Al-Wajiz
fil madhab Imam Al-Ghazali jilid 1. Saya bukan nak nanti lu, sabar lu. Saya baru nak beritahu ni. Jangan dah labelkan saya. Kan? Okey. Asy-Syirazi dalam kitab Muhadzab, Asy-Syirazi, kitab Muhadzab, bukan kitab Majmu', kitab yang dihuraikan tu. Dalam jilid 1 dia kata, wa mahallu niyyatil qalb, tempat niat itu ialah hati. Fa in nawa biqalbihi duna lisanihi ajza'ah. Kalau dia niat dengan hati tanpa sebutan di lidah, ajza'ah maksudnya sah ibadat tu, diterima sah ibadat tu. Ini dalam bab solat. Dan disebut ada ulama Syafi'i yang mengatakan yanwi bil qalb wa yatalaffazu bil lisan. Ada ulama kami yang mengatakan niat dalam hati dan disebut dengan lisan, wa laysa bi syai'. Dan dia kata laysa bi syai', bagi dia ni maksud laysa bi syai' ni pandangan tersebut tidak benar. Laysa bi syai', dia kata tak benar. Tak, maksudnya yang mewajibkan macam tu, dia kata tak. So Imam Asy-Syirazi, Imam mazhab Syafi'i besar. Okey. Tapi pandangan yang lebih sedap lagi ialah yang saya rasa lah, ialah pandangan Imam Al-Mawardi dalam kitab dia Al-Hawi. Dia beritahu, dia kata wa huwa mahallun niyyati wa wal qalb, hati. Tapi dia beritahu bahawa ada tiga keadaan. Pertama dia kata dengan hati semata-mata. Pertama dengan hati dan lisan, dua-dua. Bagi dia itu yang paling akmal, yang paling sempurna. Okey, Imam Al-Mawardi dia bawa hadis semua. Kemudian dia ringkas kembali apa yang dalam mazhab Imam Syafi'i. Level kedua dia kata lisanun, lidah sahaja tanpa hati, dia kata yujzi'u, diterima. Bukan, dia kata tak diterima. Lafaz semata-mata tak ada hati, la yujzi'u, tak diterima. Dan yang ketiga qalbun bila lisan, maksudnya lebih kurang tu ayat dia kata hati tanpa lafaz yujzi'u. Senang. Kalau siapa yang kembali kepada sumber asal mazhab, dia akan dapati senang, tenang. Tak payah nak sibuk-sibuk. Kan? Okey. Boleh, itu boleh, ini boleh semua. Kalau ikut Imam Mawardi dia kata lebih baik, lebih sempurna dua-dua. Dan kalau kita baca kitab fiqh Syafi'i yang lain, mazhab Syafi'i yang lain, dia kata dia kaitkan dengan menghilangkan was-was, membantu menghilangkan was-was. So lafaz niat ni bukan benda yang susah sangat nak faham. Okey, daripada mazhab sendiri. So kalau kita tahu cari balik asal mazhab tu, kita akan dapati begitu hebat perbincangan dia. Okey. Cuma masalah sekarang ni ialah orang yang kata tak boleh niat ni teruk sangat. Dia kata tak boleh lah, bid'ah lah, apa semua. Jadi bukan sampai ke tahap tu. So kita jawablah balik dengan ilmu kita dalam mazhab. Kita kata bahawa para imam kita dalam mazhab Syafi'i sendiri menyebut tak payah lafaz pun tak apa. Tapi kalau lafaz pun boleh. Okey, lafaz pun boleh, tak ada masalah. Yang menyebutnya imam-imam gini dalam kitab ni, dia senang. Dan memanglah saya cakap terang, kalau orang yang betul-betul kata dia ahli hadis, dia kata ini bid'ah lah, apa sampai bergaduh semua. So itu pun over. Itu pun berlebihan. Saya rasa kita semua kenal bahawa imam-imam fiqh dalam mazhab pun imam hadis juga, dan dia tahu mana bid'ah mana tak bid'ah. Okey. Cuma masalah sekarang ni ialah saya pernah baca satu fatwa tentang lafaz niat ni. Dia abaikan banyak maklumat, tapi dia terus pergi kepada orang yang hentam. Ini memang kita jumpa. Tapi masalah sekarang bagi saya, dia tak adil dalam memberikan pandangan. Bahkan dia tak adil dalam memberikan pandangan kepada masyarakat yang dah lama buat benda ni. Kenapa kalau kita nak ubah, kenapa dengan mengubah, menyebut amat bodoh, amat jahil, amat akal yang kurang sihat? Ini semua saya jumpa, semua saya dengar, saya baca. Bab lafaz niat pun sampai tahap ni ke? Nak kata bid'ah lah, memandai-mandai urusan agama, mencipta batus, man ahdatha fi amrina hadza man. Jadi habis, tutup tu. Saya nak charge sikit. Bateri habis. Bateri saya tak habis, bateri laptop. Minta maaf kalau kata tak larat tu, nak tidur slow-slow, jam mata. Okey, saya tak tahu kenapa. Okey, saya cuba bagi perbincangan yang mengenyangkan saya lah. Walaupun tak mengenyangkan anda. Okey. Jadi kalau kita lihat dari situ, kita boleh terima
perbezaan pandangan kalau kita kaji mazhab kita sahaja. Itu maksud dia. Itu rahsia dia. Tak payah buat fake perbandingan muqarrah dengan mazhab lain. Buat perbandingan dalam mazhab Syafi'i saja kita dapat luas ilmu yang amat luas. Apatah lagi kita boleh rujuk kitab huraian. Kalau kita baca kitab ringkas, kita dah habis, kita baca kitab huraian, masya-Allah. Kan? Kalau kita lapak sarapan tak sarapan. Lapak. Terganggu Saya tak tahu brother saya kita ada break makan ke? Habis program. Allah. Tak, kalau kita boleh break bagi makan lu apa? Bukan saya lah. Tak, saya tuan, saya alhamdulillah. Dalam bab ni saya kuat makan, tapi bila kita bercakap dia lain semangat. Tapi yang dengar tu dia lapak dengan kita, kesian lah. Sebab tadi dia masuk dia nampak nasi. Dia masuk tu dia nampak bungkus. So itu kekal dalam ingatan dia. Ya. Saya minta 11.30 lah boleh. Kita break. Break sekarang? Break mahal. 5 minit. Boleh? Boleh? Okey. Saya rasa 5 minit ni. Okey. Kemudian dalam mempelajari mazhab juga, okey, kita perlu sedar bahawa dari segi jiwa kita, bahawa kita jangan mudah terpengaruh dengan orang yang kata kalau engkau ikut satu mazhab engkau jumud, engkau kurang semua. Ini biasa. Sebenarnya tidak. Sebenarnya yang jumud, yang kurang tu bukan mazhab tu, tapi kita. Ya. Kita yang tak gunakan mazhab tu sepenuhnya, kita memang jadi jumud. Kita hanya ambil satu kitab ataupun satu pandangan ataupun satu orang guru yang dia kata apa yang dia ucapkan adalah mazhab Syafi'i. Dia boleh kata begitu. Saya cakap ni apa yang saya tahu tentang mazhab Imam Syafi'i. Tapi dia juga kena bagi satu kenyataan. Dia kata setakat yang saya tahu. Tapi ada lagi kalau boleh rujuk kitab Syafi'i yang lain. Okey, sebab bila kita lihat kepada hakikat, bila kita buka kitab sendiri, kadang-kadang kita banyak bergaduh tak buka kitab, masalah juga. Kita pergi duduk buka kitab, kita akan lihat satu ilmu yang cukup banyak yang kita terlepas. Okey. Jadi bila kita rasa kita ni macam orang tuduh jumud, sebenarnya kita buktikan dengan kita buat rujukan balik dalam mazhab tu sendiri. Dan saya amat suka kalau kita ada penuntut-penuntut ilmu kita di universiti ke semua yang mengkhususkan dalam bidang-bidang ni. Bahkan khusus dalam kitab. Maksudnya dia ada kitab yang dia tahu selok-belok kitab tu dalam mazhab, supaya dia dapat keluarkan pandangan dia. Ya. Sebab ramai orang yang kata mazhab ni jumud, tak jumud. Tak pernah jumud dalam mana-mana mazhab. Sebab itulah dibincangkan bahawa mazhab ni adalah pandangan-pandangan yang terkumpul daripada para mujtahid yang dibincangkan balik dalam mazhab itu sendiri. Sebab tu ada yang namanya mujtahid mazhab, muharrir ataupun muharrir lah, tahrir. Dia buat perbincangan kembali beberapa pandangan mazhab. Kalau Imam Syafi'i kita tahu dia ada mazhab lama, mazhab baru. Okey. Kita juga tahu dalam Imam mazhab Syafi'i sendiri ada ulama yang dianggap sebagai dipanggil imam dalam zaman dia dalam mazhab Syafi'i. Okay, imam pada zaman dia tu, contohnya Imam Nawawi di kurun ke-8, di kurun ke-7, dia imam mazhab Syafi'i pada zaman dia. So kitab-kitab dia masya-Allah, kalau tuan-tuan umpan baca kitab dia pun dah pening. Bukan pening maksud tak faham, tapi kehebatan ilmu dalam kitab dia. Memanglah kalau baca hadis 40, dia kumpul 40 hadis. Tapi kalau baca huraian dia pada fiqh, Allahu akbar. Kan? So kita kenal bahawa dalam mazhab ni kita jangan rasa lemah, jumud. Semua tu datang daripada kita, bukan daripada mazhab. Dan satu lagi yang amat penting ialah jangan kita sebelum kita berhenti ni, jangan kita terlalu tajam lidah kita menyerang orang yang menyerang kita. Kan? Bila kita pegang pada mazhab, kita pegang betul-betul. Dia wujudkan macam orang kata apa? Fan club lah. Die hard fan. Jadi macam main bola lah kan. Bergaduh dia penyokong. Pemain tu yang dapat duit kan. Kita banyak tiket pergi bergaduh, hilang suara kan. Sakit, demam semua. Tak pasal-pasal rugi semua. Masalah sekarang ni kita faham emosi
orang yang pegang mazhab ni, dia kata kami bukan nak marah Ustaz, tapi puak-puak ni mengarut sangat. Memang betul lah. Ada sebahagian yang hentam kita dengan tidak adil, tapi kita kalau boleh balas dengan hujah. Kalau boleh. Kalau tak boleh, tumbuk lah kejap. Ya. Tapi lepas tu baik balik lah. Jangan tumbuk muka lah. Jadi memang kita sakit hati. Yalah, bila kita cerita pasal mazhab, ada yang sampai cakap, engkau tu lah ikut ulama', kita ikut hadis. So kita sakit hati tu. Kita bukan ikut ulama' lah. Hati kata kita ikut betul-betul. Kita tahu siapa pertama, kita kenal siapa ulama' ni. Kan? Kita ikut ulama', kita ikut full ulama', kita ikut ulama'. Kemudian kita bagi tahu dalil. Kan? Sebab tu saya seronok bila mata Abi Syuja' yang ringkas tu, Dr. Mustafa Bura, antara tokoh besar yang buat fiqh manhaji tu. Dia, siapa nak tengok muka dia, pergi cari dalam YouTube ada. Dia ada buat bentang kata kerja. Masya Allah, saya seronok lah tengok kehebatan dia. Dia, cara dia memang puas hati. Dia ambil buku mata Abi Syuja' tu, dia cari balik dalil setiap pandangan. Dan dia cetak balik. Apa nama dia, saya pun tak ingat. Siapa yang boleh ingat nama kitab tu? Tahun 70-an dia dah buat kitab tu. Dia duduk dalam Syria, dalam suasana kekuatan mazhab Syafi'i dan mazhab lain, dan dia alim betul-betul mazhab tu. Dia khatam kitab, dia hafal semua. Maka dia buat satu benda yang penambah baikan. Dia kata, kita dah khatam kitab ni, kita cari balik dalil dia. Saya tak ingat kitab ni, nama kitab tu, tapi sahabat-sahabat ingat boleh beritahu. Dia tulis balik dalil. Bila imam ni kata ni, dia tulis. Jadi dia mengkaji dalil, dia boleh jawab balik lah. Seperti kita, jangan kita hanya semata-mata stick dengan satu buku yang ringkas, tapi jadikan buku itu sebagai permulaan lah, kena khatam. Lepas tu kita kena cari dalil untuk kita jawab balik, dan jangan kita hentam labelkan orang sampai tahap tak ada perbincangan. Dan kadang-kadang saya sedih duk hentam-hentam sebab tak ada hujah. Ni kita rasa boring. Ada orang yang hentas, dia ada hujah tapi dia hentam sebab dia geram. Tapi ada orang yang hentam nak cover, dia tak ada hujah. Jadi ini kita yang sedih. Kita jangan hentam orang ni dah, ini puak-puak ni memang bingung. So kita bagi dulu. Lepas tu kita katalah, ini membingungkan. So, kita kan? Jadi kita bagi hujah kita. Kan? Dan kita kenal siapa ulama' yang kita gunakan nama tu. Allahu Akbar. Saya pernah tengok satu bentangan, kawan saya bentang. Kawan dengan arti kata saya kenal dia tak kenal saya lah. Dia dalam satu tempat tu, dia bentang. Cerita sampai dia tersilap habis semua maklumat. Saya kata, nak cerita natijah dah cukup cantik dah. Cerita salah habis tengah langgang. Sampai ke tahap dia kata imam ni ambil dari imam ni, sedangkan imam ni meninggal dulu. Saya, macam mana? Imam ni mati awal lah. Dia kata imam ni ambil dari imam ni. Saya ambil kat mana? Macam tu juga orang yang puji. Saya pernah dengar dengan telinga saya sendiri, ada seorang ni dia puji Imam Ibn Taymiyah. Saya kata tak apa nak puji. Ada orang dia allergic tu. Dia allergic. Ibn Taymiyah saya nak buat macam mana? Disebut Ahmad bin Abdul Halim kan, dia nama sebenar dia ke apa. Tapi saya bukan nak cerita Ibn Taymiyah ni hebat, tapi cerita ustaz ni dia punya suka Ibn Taymiyah. Sampai dia kata kat saya, Imam Syafi'i pun ambil Ibn Taymiyah. Saya tengah makan kan. Saya macam mana aku nak jawab ni? Kan? Dia kata Imam Ibn Taymiyah ni cukup hebat, Imam Syafi'i pun ambil pada dia. Saya pun, apa dia Ustaz? Lepas tu saya pun sebab saya tak ada orang kan, saya tak nak ni, saya kata Ibn Taymiyah ni kurun ke-8, Imam Syafi'i meninggal 204. Itu astagfirullahaladzim. Saya kata orang ni ikut Imam Syafi'i lain kot. Kan gelaran dia kan. So dia macam Allah Syafi'iyah. Tapi dia masukkan Imam Syafi'i kan. Sebab tu dia kata astagfirullahaladzim. So saya kata dan saya memetik sebelum kita habis ni satu kisah macam mana ada di Malaysia ni, kisah benar. Seorang ulama yang jadi pengetua di salah sebuah pondok di Malaysia, dia tulis kitab, tulis buku, dijawab oleh seorang yang bukan ustaz. Ada seorang yang bukan ustaz kritik dia, kritik buku tu. Ini tok guru pondok ni, ini bukan ustaz langsung, tak ada mengaji apa, dia just baca buku dia jawab. Jadi macam mana kita nak respon? Ada seorang ustaz dia cakap dekat dia. Dia kata,
Dia jumpa Tok Guru Pondok dia. Tok Pondok dia kata, aku tak puas hati, aku nak jawab balik. Okey? Dia kata, bagus. Tapi kena fikir balik. Kalau yang bukan ustaz pun boleh kritik kamu. Dia kata. Kalau orang yang bukan ustaz, yang tak tahu bahasa Arab, yang hanya baca, yang buat kajian sendiri, boleh kritik buku kamu. Fikir balik. Buat yang lebih baik dia. Ini yang kita nak sarankan kepada orang yang nak pegang mazhab. Pegang betul-betul. So Tok Guru Pondok ni, dia buat buku ringkas sangat. Dia buat buku lebih kurang. Ada orang boleh gugat buku dia. So buatlah buku yang lebih baik. Buatlah pandangan yang lebih baik supaya orang tak boleh gugat. Yang gugat ni bukan ustaz pun. Saya tak sokong mana-mana, tapi saya fikir balik. Betul juga pandangan ustaz tu. Pandangan ustaz yang menjadi penilai tu. Dia kata, kalau hantar ni, hantar Tok Guru Pondok je. Hantar Tok Guru Pondok, hantar jawab bagi elok sikit. So satu penambahbaikan dalam diri kita. So kalau kita marah sangat, kalau kita cakap bagi pihak ahli mazhab yang suka benda, kalau marah sangat dekat geng-geng yang declare dia sunnah hadis semua, marah biar ada hujah. Jangan marah emosi lepas tu lalah kali apa hang tak lagi piah. Ya. Jadi benda-benda kecil ataupun hang tadi masuk masjid kaki kiri. Jadi benda sampingan tu. Benda tu macam mana? Ini yang menyebabkan orang yang pegang aliran hadis, dia seronok, dia bangga. Aku tahu dalil, aku hebat, aku menang. Tak, bukan dia menang pun. Bukan soal menang kalah soalnya. Dia akan kekal dengan kesilapan dia. Kita pula tak dapat ubah dia kerana kita tak ada hujah. Itu maksud dia. So itu kita stop berehat ni. Dan kita dah habiskan apa yang sepatutnya dibuat oleh mereka yang berpegang pada mazhab, disiplin yang mereka patut ada, cadangan yang kita berikan. Dan insyaAllah lepas break ni kita akan sambung kritikan nasihat kita kepada mereka yang pegang aliran hadis, apa yang mereka patut buat untuk menambahbaikan. Baik. Dijemput menikmati. Kita ambil break dalam 25 minit. Lama sangat.